Baik, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Wara Terbaik secara langsung. Forum Perdana Ehwal Islam daripada laman pengantin Setiawangsa Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh Politeknik Metro Kuala Lumpur, Pusat Keusahawanan Politeknik Malaysia, MPAC, dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Turut disokong oleh Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa Kuala Lumpur. Sempena dengan Karnival Keusahawanan Politeknik 2012. Nak semput, nak sebut semuanya, panjang benar. Ya, baik. Kita dah dengar pandangan ahli panel dan kita nak dengar pula semangat di kalangan warga Setiawangsa ni, terutamanya pelajar-pelajar Politek ini. Saya tengok dah bersedia dengan okey, kita dah nampak dah tu. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya jawab dulu. Okay. Apa tu? Salam tak jawab lagi, nak tanya dah. Nama siapa? Muhammad Abdul Hadi bin Adnan. Dari mana? Pelajar Politeknik Metro Kuala Lumpur. Mana pengarahnya, nampak? Ada depan ni. Alhamdulillah, ingatkan tak nampak. Okey. Ya. Okey, baik Ustaz. Ya. Saya ni anak muda. Ya. Jadi alhamdulillah saya masih lagi bertenaga dan boleh berdiri sekarang. Ya. Okey. Sebagai anak muda di luar sana yang sama seperti saya, ya. Saya rasa mereka semuanya sepatutnya dapat memberikan sumbangan ataupun tenaga mereka kepada negara. Seperti saudara lah. Ya. Okey, okey. InsyaAllah. Okey. Tapi sayang sekali Ya. ada juga anak-anak muda di kalangan rakyat Malaysia yang menyalurkan tenaga mereka ataupun sumbangan mereka dengan cara yang tidak betul. Ya. Jadi saya harap ahli-ahli panel dapat menjelaskan kepada kami semua supaya kami semua dapat menyalurkan tenaga kami kepada saluran yang betul saja. Wallahualam. Terima kasih. Ini soalan anak muda ni. Kita tengok imam muda boleh jawab ke tidak. Jawab imam muda. Baik, terima kasih orang muda kita. Ya. Jangan cemburu, kami muda. Alhamdulillah. Bila cakap tentang orang muda, kadang-kadang betul kata Prof, kita hanya menyalahkan orang muda. Kita tidak sedar bila mana kerosakan asyik dipalikkan kepada orang muda. Kita hanya menceritakan, menggembar-gemburkan yang negatif daripada orang muda. Apa salahnya kita timbulkan, cungkilkan yang positif-positif daripada orang muda? Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maaf cakap, bukan kita kata kita sokong orang Yahudi, tetapi mereka mencungkil orang-orang yang positif di kalangan orang mereka, supaya yang positif ini diambil contoh kepada mereka. Dan kalau kita tengok pula zaman sekarang, banding pula dengan orang Malaysia zaman sekarang, kan, dengan macam-macamnya, dengan hedonismnya. Tadi kita bincang dengan Dr. Ridwan di bilik belakang tadi. Dr. Ridwan cerita kat saya tentang satu tarian. Apa nama doktor? Gangnam Style. Oh, apa Gangnam Style? Begitulah. Sebiji. Memang orang Korea ke? Bukan ya? Tentang style, gaya-gaya kita. Bukan tak boleh berhibur. Kita faham, manusia ni dia ada jiwa yang perlu ada suka, seronok dia. Nabi pun sendiri baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sedih. Tak naklah kita semua nak sedih, skema muka ketat je. Orang tangkap gambar pun muka dia sememeh je. Naklah sekali-sekala buat muka dark face. Comel sikit lah kan. Nak ceria, biasa, itu lumrah manusia. Dan ini dirakamkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, di mana satu hari Hanzalah, sahabat Nabi, dia berjalan dan dia bercakap di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Aku ni berpura-pura. Bila disebut nafaqah, aku berpura-pura, Abu Bakar marah. Kenapa engkau cakap engkau berpura-pura? Engkau orang beriman. Lalu dia jawab, aku bila berada di hadapan Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang neraka dan syurga, aku nampak seolah-olah neraka dan syurga di hadapan mataku. Tapi bila aku jauh daripada Nabi, aku galit. Aku leka dengan orang rumah aku leka dengan anak aku, dengan urusan rumah aku. Bagaimana ni? Abu Bakar jawab, aku pun sama macam tu. Jom kita tanya Nabi SAW. Bila mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, keadaan dia begini, kami duduk dengan engkau, kami hampir dengan Allah, kami jauh dengan engkau, kami agak leka. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, wahai Hanzalah,
Kalau kamu 24 jam setiap masa asyik ingat aku, ingat syurga, ingat neraka saja, nescaya malaikat akan turun dan berjabat tangan dengan engkau. Maksudnya, ada ketikanya kadang-kadang kita terlupa. Ini disyarahkan oleh Syekh Ubay dalam syarah Muslim. Dia cerita ada kalanya ketika kita berperangai seperti malaikat, ada ketika kita berperangai seperti syaitan. Manusia itu di tengah-tengahnya, ditarik oleh malaikat, ditarik oleh syaitan. Jadi kalaulah kita nak selesaikan urusan hidup kita, selesaikanlah, tidak ada masalah. Janganlah kita kata semuanya nak serius, tak boleh berhibur. Tidak. Sebab itu Qardawi ada menyebut manusia ini boleh ketawa. Ketawa ni tidak ada pada binatang. Kalau kambing boleh gelak, hebat kambing tu. Sebab itulah manusia saja boleh ketawa. Dan manusia ini ada fitrah. Fitrah untuk bersuka. Tetapi suka kita itu bagaimana? Dan kita faham benda ini sangat ma'ruf. Apa yang boleh ramai orang tahu. Apa yang tak boleh terkinja-kinja. Menari, contohnya kita menari. Contoh Dr. Ridwan menari. Apa Gangnam Style di depan ni? Allahu Akbar. Hodoh saya tengok. Tapi kalau doktor seorang-seorang di dalam tandas menari Opera Gangnam Style, insya-Allah ianya agak cantik, ianya agak molek, cuma jangan rebahkan rumah yang cantik tu. Dalam tandas tidak ada masalah seorang-seorang. Janganlah kita pergi duduk depan orang tunjukkan akhlak kita. Tetapi satu yang saya nak petik. Kalau orang yang beriman, dia tahu ada Tuhan yang tidak tidur, dalam tandas pun dia akan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, satu jawapan yang begitu cantik pada Ustaz Ashraf. Baik, kita beri lagi satu lagi peluang pada penonton yang ada di bawah ni. Saya pun tengok dah bersedia tu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli panel dan juga para hadirin. Boy, nama? Nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Busra. Kerja kat mana Cik Saya Azmi? seorang pensyarah di Politeknik Sultan Idris Shah, Sabak Bernam. Oh, jauh juga datangnya. Pernah terlibat dalam tarian Gangnam Style? Tengok je pernah. Oh, tengok je. Okey Ustaz. Silakan. Okay, soalan saya, ahli panel, bagaimana saya dapat menyediakan profession saya sebagai seorang pensyarah bagi meningkatkan nilai diri saya sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Itu soalan. Baik, terima kasih. Saya dah kata Prof, Politeknik ni murid-murid yang pelajar-pelajar semua bagus-bagus. Kemudian pensyarah-pensyarahnya semua baik-baik. Dia dengarnya Gangnam tu, tapi dia tak terlibat. Ini bagus. Sebab bukan jati diri kita orang lain. Kalau terlibat pun dondang sayang, keroncong, begitu. Sila Prof. Terima kasih. Pertama, ucapan tahniah kepada pensyarah ya, kerana niat nak menjadi seorang yang hamba Allah yang baik dan at the same time menjadi pensyarah cemerlang. Yang pertama, balik kepada asal yang saya sebut tadi. Tugas kita di bumi ini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tak menyoal suatu pun perintah Allah. Yang kedua, khalifah memimpin diri kita dan orang lain dengan memberikan kebaikan atas apa bakat yang kita ada. Dan yang ketiga, dalam pensyarah pun, kita mengimarahkan segala kita buat, kita islamisasikan segala aktiviti kita. Jadi sebagai pensyarah, yang pertama ialah niat. Jadikan budaya ataupun tujuan kerja kita mencari pencen kubur kita. Ini favourite saya. Mana saya keluar TV akan sebut pencen kubur, pasal saya pun dah pencen. Pencen ni maknanya bila kita tak buat apa-apa tapi dapat imbuhan. So pencen kubur, bila kita dalam kubur nanti nak semayang tak boleh dah, derma tak boleh dah. Terima imbuhan segala yang kita tanam masa kita hidup. Jadi sebagai pensyarah, kita ada pencen kubur yang paling penting, iaitu ilmu bermanfaat yang diajarkan. Dan juga kalau kita ada keluarga, anak yang soleh dan cari ekonomi duit yang banyak untuk sedekah jariah. So kalau sebagai pensyarah, niat yang pertama saya nak cadangkanlah. Kadang-kadang pensyarah muda ni mula-mula kan, anak-anak baru dapat masters ke, PhD ke, balik luar negara, tengah rasa seronok kan, tengah bajet bagus sikit lah. Jadi kalau boleh, bila kita mengajar niat kerana Allah, mengajar untuk orang faham, mengajar untuk beri manfaat, bukan nak tunjuk betapa terornya kita. Ingat, kita mengajar untuk memberi manfaat, bukan untuk orang nampak baik. Sebab Allah tidak melihat degree kita, Allah melihat manfaat yang disampaikan. Dan kalau boleh pelajar, para pensyarah sekalian,
bila kita mengajar pelajar beri kasih sayang. Masuk dewan kuliah, mesti tanya dah makan ke belum? Duit ada ke tidak? Kalau tak ada duit, minta dengan saya, cakap. Kemudian, mesti lemah lembut dengan pelajar semua. Jangan kita menghukum pelajar. Lihat pelajar macam anak-anak kita. Kita mesti ada dipanggil mata hati yang cerah, di mana kita nampak seorang pelajar yang kita ajar tu, insya-Allah, kalau umur dia baru 20 tahun, kalau jangka hayat dia hidup sampai 70 tahun, kita telah memberi ilmu yang akan bermanfaat dia selama 50 tahun. Bayangkan kalau satu pelajar, kalau berpuluh-puluh pelajar, maka dengan sendiri pelajar, para pensyarah sekalian, tidak berkira bekerja, buat preparation dengan baik dan akan beri kelas tambahan walau tanpa bayaran. Sebab hidup ini ialah untuk memberi, bukan untuk menerima. Dan sebenarnya orang yang bahagia dan membahagiakan ialah orang yang bahagia melihat orang bahagia dan menjadi penyebab kecemerlangan orang lain, terutama pelajar kita. Wallahualam. Terima kasih Prof. Saya suka kata-kata Prof tadi. Kalau masuk kelas mengajar, cakap dengan murid dah makan belum? Kalau belum, minta duit dengan pensyarah ya. Pensyarah seperti kami ni gajinya kecil Prof, tapi pakai mata gajinya besar. Jadi mintalah pada Prof Muhayya ya. Baik.